Trigonometry ada kaitan dengan bentuk apa? Ya, segitiga bersudut tepat. Dalam segitiga bersudut tepat, ia terdiri daripada 3 sisi. Satu sudut bersudut 90 darjah. Salah satu sudutnya kita pakai tanda alfa. Dengan merujukkan sudut ini, kita boleh dapat memberikan nama setiap sisi ini yang berada dekat bertentangan dengan sudut rujukan sepadan ini. Kita bagikan dia nama O, iaitu opposite. Seterusnya, untuk hash adalah sudut yang berada di depan sudut 90 darjah. Jadi, sisi ini kita bagikan hypotenuse. Yang bersebelahan dengan sudut alfa ini, kita bagikan dia nama adjacent, iaitu A. Soalan yang seterusnya, apakah kegunaan AOH? AOH digunakan untuk mencarikan nilai trigonometri. Jenis-jenis nilai trigonometri kita ada sin alpha, cos alpha, dan tangent alpha. Sekiranya kita nak carikan sin alpha, kita akan gunakan O per H, iaitu kita ingat slogan SOH. Untuk cos, kita ingat dengan K, iaitu A per H, ataupun CH. Akhir sekali, tangent alpha kita ingat dengan TOA, O per A, iaitu TOA. Kadangkala salah satu sisi tidak diberi. Jangan risau, boleh minta Baca Pythagoras Theorem untuk tolong. Sekiranya diminta carikan hash, kita boleh gunakan punca kuasa 2 A kuasa 2 tambah O kuasa 2. Diminta carikan A, kita akan gunakan hypotenuse, garisan yang terpanjang, square, tolak dengan opposite square. Ending dengan O, juga punca kuasa 2, H square tolak dengan O square. Carikan nilai panjang sisi sekiranya diberi nisbah trigonometri. Apakah yang perlu kita buat? Kita boleh gunakan teknik kadaran, iaitu gunakan 6 peta. Sebagai contoh, diberi segitiga bersudut tepat PQR dan RQ adalah 16 cm. Diberi nilai trigonometri cos alpha adalah 4/5. Carikan panjang sisi PQ. Kita tengok soalan ini, kita ada nisbah. Kita sediakan nisbah adalah 4/5. Nilai sebenar untuk sentimeter kita ada 16. 16 adalah maklumat untuk A, iaitu 4 bahagian untuk 16. Kita nak carikan hash, kita akan selesaikan persamaan ini, iaitu 16 bahagi 4 kali dengan 5. Kita akan dapati hash akan bersamaan dengan 20 cm. 4 segitiga bersudut tepat yang sama, dia akan membentukkan sejenis serangga. Cuba tekar, apa dia? Ini adalah sayap dia. Sambung lagi. Sudah ada idea? Apakah serangga ini? Ya, dia adalah seekor rama-rama. Mari kita tengok cerita tentang rama-rama ini.
Rama-rama ini telah dikembangkan untuk menjadikan spesimen pada Sata Chates. Ini adalah Sata Chates yang terdiri daripada 4 sukuan. Kita akan labelkan dia sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, dan sukuan keempat. Kesemua ini, ia mempunyai sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan ini, ia mempunyai 2 orang kawan yang baik, yaitu kawan theta dan kawan paksi X. Kita perlu ingat, kawan theta dan kawan paksi X. Untuk kawan paksi X, boleh kita nyatakan nilai. Tekan sukuan pertama, kawan paksi X, sifar. Tekan sukuan yang kedua, kawan paksi X adalah 180 darjah. Untuk sukuan yang ketiga, kawan paksi X juga 180 darjah. Untuk sukuan keempat, kawan paksi X adalah 360 darjah. Mereka suka main hide and seek dalam sukuan. Cara untuk kita carikan sudut yang tersembunyi, kita akan gunakan cara kawan besar tolak. Jom, mari kita main hide and seek. Sukuan pertama, kita boleh katakan theta adalah sama dengan alpha. Dalam sukuan yang kedua pula, sukuan yang kedua sekiranya diminta carikan theta, kita semak kawan besar dia siapa. Kita ada 3 orang kawan, kawan theta, kawan alpha dan kawan 180 darjah. Jadi untuk kawan theta, sudutnya adalah dari sini ke sini. Jadi kita dapati sudut paling besar adalah 180 darjah. Jadi tekan sini kawan besar adalah 180. Tolak dengan alfa. Jadi kita sudah dapat cara untuk kita carikan sudut theta. Kalau carikan sudut alfa pula, kawan besar masih 180. Tolak dengan seorang kawan lagi, iaitu kawan theta. Untuk sukuan yang ketiga pula, kawan besar, kita dapati kawan besar adalah theta. Kita nak carikan theta, kita dapati sudut theta sendiri adalah kawan besar. Jadi apakah yang boleh kita buat supaya boleh carikan kawan besar theta ini? Kita akan pakai tambah. Untuk carikan alfa, kita semak kawan besar adalah theta. Theta tolak dengan 180 darjah. Sekarang kita masuk ke sukuan yang keempat. Sukuan yang keempat, kalau diminta carikan theta, tekan sini 3 orang kawan besar, kita dapati kawan besar adalah 360. Jadi kita nak carikan theta, kita akan pakai kawan besar 360 tolak dengan alfa. Nak carikan alfa, kita masih gunakan kawan besar 360 tolak dengan theta. Jadi kita tidak perlu hafal semua formula ini untuk mencarikan nilai theta ataupun nilai bagi alfa. Rama-rama dalam bulatan unit pula, kita akan dapati sudut theta membentukkan koordinat. Jadi koordinatnya ada nilai X, ada nilai Y. Untuk bulatan unit, sejari dia adalah 1 unit. Jadi kita masih boleh kita gunakan ini adalah sudut alfa dia. Jadi opposite dia nilai kita akan ambil ukuran bagi Y. Untuk Y koordinat kita boleh katakan ini nilai untuk sin alfa. Bagi A dia, kita akan ambil nilai bagi X koordinat. Jadi nilai X kita boleh katakan dia adalah cos alfa. Jadi untuk bulatan unit, kita boleh ambil maklumat sin alfa adalah
Y coordinate. Untuk cos alpha, dia adalah nilai untuk X coordinate. Nak carikan tangent, kita akan gunakan sin alpha bahagi dengan cos alpha, iaitu Y coordinate bahagi dengan X coordinate. Jadi kita akan dapati koordinatnya dekat sukuan yang pertama semua adalah positif. Kalau masuk ke sukuan yang kedua, kita dapati nilai Y masih positif, tapi nilai X sudah negatif. Iaitu kita akan dapati nilai Y ada kaitan dengan sin. Jadi sin masih positif. Yang lain sudah jadi negatif. Sambung lagi untuk sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga kita dapati nilai S dia masih negatif. Tapi nilai Y dia juga negatif. Jadi kita boleh katakan untuk sukuan yang ketiga, sin dan cos semua adalah negatif. Macam mana pula dengan tangent? Jadi tangent adalah hasil bahagi bagi sin dengan cos. Negatif atas dengan negatif bawah saling dimasukkan, dia akan jadikan positif bagi tangent. Akhir sekali untuk sukuan yang keempat, didapati nilai X positif, nilai Y adalah negatif. Cos adalah positif. Supaya memudahkan hafalan kita, kita boleh ingat dengan add juga, iaitu sin, to, iaitu tangent, coffee, iaitu cos adalah positif. Ingat dengan add sugar to coffee. Kita tengok soalan yang pertama. Antara berikut, yang manakah bukan sudut rujukan sepadan yang betul? Dalam sata cates, kita boleh lukiskan rama-rama. Keistimewaan rama-rama ini adalah sudut rujukan sepadan semua di dalam sayap rama-rama. Sekarang cuba kita semat antara A, B, C, D, mana satu bukan sudut rujukan sepadan. Kita semat A, memang betul dia di dalam sayap rama-rama. B juga berada di dalam sayap rama-rama. C sepatutnya dekat sini, tapi dia dekat luar. Jadi artinya ini bukan sudut rujukan sepadan. D, sayap rama-rama, ya, alfa. Ini adalah sudut rujukan sepadan. Jadi C bukan jawapan. Nombor 2, diberi cos X darjah dengan nisbah 3/5. Diberi sukuannya berada pada 270 darjah sehingga 360 darjah. Carikan tangent X darjah. Cikgu bagikan tips. Kalau diberikan nisbah, lukiskan segitiga bersudut tepat. Segitiga bersudut tepat ini ada sudut 90 darjah, sudut alfa, bukannya sudut X. Sebab sudut X mungkin dia dekat sukuan yang lain. Khasnya dekat sini, dia kata X ini dekat sukuan 270 sehingga 360. Kita semak dalam setiap sukuan, mana satu sukuan adalah di antara 270 hingga 360. Sukuan yang keempat. Dia minta kita carikan tangent. Jadi, nanti kita perlu isikan 3 tempat kosong ini. Depan sini isi tanda. Belakang sini isi tuap. Jadi berdasarkan cos X darjah adalah 3/5. Macam mana cara kita nak isi ke dalam segitiga bersudut tepat ini? Seterusnya kita boleh dapat
Carikan tangent X ini. Diberi nisbah cos bersamaan dengan K A per H. Jadi A per H kita isikan kedudukan A bersebelahan dengan sudut rujukan sepadan. Jadi A adalah bersamaan dengan 3. H adalah hipotenus. H bersamaan dengan 5. Tinggal satu sudut lagi. Ini adalah O. Untuk dapatkan nilai O, kita boleh gunakan hypotenuse square tolak dengan adjacent 3 square, iaitu bersamaan dengan 4. Sekarang kita balik semula kepada kehendak soalan. Carikan nilai tangent X. Dimaklumkan tadi, kita perlu isikan 3 tempat kosong. 3 tempat kosong ini tepat sekali adalah tanda. Kita semak mana satu tanda. Tanda positif ke negatif. Kita perlu rujuk suku wang ini. Berdasarkan suku wang ini, kita ingat add sugar to coffee. Artinya, dalam sukuan yang keempat, coffee sahaja yang positif. Tangent adalah negatif. Antara A dan C adalah jawapan. B dan D, kecualikan dia. Kita semak untuk tangent. OA yang akan kita gunakan. Kita akan isikan maklumat O dan A. Merujuk segitiga ini, kita dapati O adalah 4. A adalah 3. Isikan negatif O 4 per A. A adalah 3. Jadi betul jawapannya ialah A. Soalan nombor 3. Diberi sin X adalah negatif 0.9136 dan X terletak pada sukuan keempat. Hitungkan nilai X. X datang dari sukuan yang keempat. Soalan ini minta kita carikan sudut. Kita perlu gunakan kalkulator untuk carikan sudut alfa, yaitu anti-sin bagi nilai yang positif. Negatif ini jangan masukkan sebab negatif ini memaklumkan kita ia datang dari sukuan keempat. Jadi tekan sukuan yang keempat. Waktu kita nak carikan X, kita perlu gunakan kaedah kawan besar tolak. Sudut rujukan sepadan dia berapa? Shift sin, iaitu anti-sin 0.9136. Jawapannya 66 darjah bagi alfa. Tekan sukuan yang keempat. Sudut X dekat sini. Rujukan sepadan di dalam sayap ramah-ramah. Sudut pada paksi X adalah 360. Sudut rujukan sepadan 66. Nak carikan nilai X, kita akan gunakan kawan besar 360. Tolak dengan 66 aja. Bolehlah kita dapatkan jawapannya adalah 294. Soalan nombor 4. Carikan nilai sin 30 darjah tolak cos 30 darjah. Untuk soalan ini, dia melipatkan sudut-sudut khas. Sudut khas yang pernah kita belajar, dia tersembunyi dekat dua bentuk segitiga. Kalau segitiga sama kaki, sudut dekat dalam sini adalah sama, iaitu 60 darjah. Tapi tajuk ini ada kaitan dengan trigonometri. Kita asingkan dia kepada dua segitiga bersudut tepat. Sudut dekat atas ini jadilah dia 30 darjah. Ada satu lagi sudut adalah datang dari segitiga sama kaki, iaitu kaki dia adalah sama. Sini bersudut 90 darjah.
Kalau segitiga sama kaki, sini 90 darjah. Jadi kita boleh tahu ini adalah sudut 45 darjah. Untuk segitiga sama sisi ini, panjang sisi berukuran 2 unit. Lepas tu dekat bawah sini, lepas kita pecahkan, dia akan jadi 1. Ada 2 sisi sudah ada nilai. Satu sisi lagi yang belum ada nilai, kita boleh gunakan Pythagoras theorem, hypotenuse square tolak adjacent square. Dapatlah sisi ini nilainya adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3. Kita sambung lagi untuk segitiga sama kaki. Kita boleh bagikan terus. Sini berukuran 1, sini nilai dia 1. Nak carikan hypotenuse, sisi yang tak ada ini, kita gunakan 1 square tambah 1 square, iaitu punca kuasa 2 bagi nombor 2. Ini adalah sudut 30 darjah. Sin 30 darjah, kita rujuk atas ini. Sin kita perlu gunakan soh O per H. 30 darjah ini opposite-nya adalah 1. Hypotenuse-nya adalah 2. Jadi boleh kita isikan nilainya 1 per 2. Cos pula dia pakai kah A per H. Jadi A per H, A-nya adalah dekat sini. Ini adalah nilai A dia. Jadi A adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3 per H 2. Sudah kita dapat nilai, bolehlah kita selesaikan. Sin 30 darjah tolak dengan cos 30 darjah, iaitu 1 per 2 tolak punca kuasa 2 bagi nombor 3 per 2. Penyebut sama, kita tulis sekali sahaja. Lepas tu atasnya kita gabungkan dia. Jawapannya adalah A. Soalan nombor 5. Rajah di bawah menunjukkan titik K yang diplot pada suatu sata cates. Hitungkan nilai sin theta. Jadi, untuk soalan ini, maklumat yang diberi adalah satu koordinat. Lepas tu, dia minta kita carikan sin theta. Jadi kita tahu sin theta, nilai tetanya adalah berada di antara 0 hingga 90 darjah. Artinya dia masih dekat sukuan yang pertama. Jadi sukuan yang pertama semua adalah positif. Sekarang kita hanya perlu isikan nilai bagi O per H. Lukiskan dia satu segitiga bersudut tepat ini. Jadi kedudukan O, ini adalah O. Kedudukan H, sini adalah H. Jadi macam mana kita boleh dapatkan ukuran bagi O dan H ini? Nilai koordinat inilah yang boleh bagi tahu kita apakah O, apakah H, apakah A. Koordinat bagi 9, 12 ini untuk S koordinat, 12 untuk Y koordinat. Jadi S koordinat artinya dekat bawah sini. Nilai yang dekat sini 9. Secara tidak langsungnya sudah maklumkan kita ukuran dekat bawah sini panjang sisinya adalah 9. 12. Y koordinatnya 12. Artinya titik dekat sini adalah 12. Secara tidak langsungnya dia sudah maklumkan kita ukuran dekat sini adalah 12 unit. Jadi 9 unit dan 12 unit sudah boleh memaklumkan kita O adalah persamaan dengan 12. H adalah persamaan dengan punca kuasa 2 A iaitu 9 kuasa 2
tambah dengan 12 kuasa 2, yaitu 15. O 12 per H 15. Ringkaskan, kita akan dapati jawapannya adalah C, 4/5. Teruskan ke soalan nombor 6. Antara berikut, yang manakah bukan pasangan sudut theta dengan sudut rujukan sepadannya, iaitu alfa? Tengok, sudut theta untuk A adalah 206. Adakah sudut rujukan sepadannya 26? Cikgu bagikan contoh macam mana kita selesaikan. 206 dia datang dari sukuan yang ketiga. Dalam sukuan yang ketiga, dia bukan sahaja ada kawan alfa, ada kawan theta, dia ada seorang kawan lagi 180. Tekan sini kawan besarnya 206. Tolak dengan 180. Persamaan dengan 26. Jadi A adalah pasangan 337 datang dari sukuan yang keempat. Seorang kawan lagi adalah kawan 360. Nak carikan sudut alfa, kita akan gunakan kawan besar. Tolak. Dapati ia adalah persamaan dengan 23. Betul, adalah pasangan dia. Untuk C, datang dari sukuan yang kedua. Kalau sukuan yang kedua, seorang kawan lagi adalah kawan 180. Nak carikan alfa, pakai kawan besar tolak. Dia adalah persamaan dengan 68. Yang terakhir, D, dia datang dari sukuan yang ketiga. Seorang kawan lagi adalah 180. Nak carikan alfa, pakai kawan besar tolak. Kawan besar dekat sini adalah 195. Tolak dengan 180. Kita dapati ia adalah persamaan dengan 15. Bukannya 75. Jadi ini adalah bukan pasangan. Soalan nombor 7. Rajah di bawah menunjukkan satu bulatan unik. Nyatakan nilai yang mungkin bagi A dan B. Untuk sata catis ini, kita tahu nilai bagi setiap paksi ini, kalau dekat atas, semua nilainya adalah positif. Untuk paksi X juga, sebelah kanan, nilainya positif juga. Untuk paksi X, kalau pergi ke sebelah kiri, nilainya adalah negatif. Sama juga dengan paksi Y. Paksi Y sebelah atas positif, sebelah bawah dia adalah, kita akan labelkan dia dengan negatif 1, negatif 2. Jadi nilainya adalah negatif. Jadi sekarang untuk titik P ini, dia berada dekat sukuan ini. Jadi dekat sukuan ini, A datang dari paksi X. Nilai X adalah negatif. Y kita akan rujuk sini. Rujuk paksi Y dia. Jadi paksi Y-nya nilainya adalah positif. X negatif, Y positif. Antara A, B, C, D, mana satu adalah A adalah negatif, B adalah positif. Jadi antara A, B, C, D, C adalah jawapan yang paling sesuai. Sebab A negatif, Y positif. Soalan nombor 8. Rajah di bawah menunjukkan satu titik lagi, iaitu titik P di atas satu sata catis. Carikan nilai theta. Untuk soalan 8 ini, dia bagikan nilai untuk X, bagikan nilai untuk Y,
Lepas tu carikan sudut theta. Dari koordinat, kita perlu tukarkan dia kepada nisbah trigonometri. Jadikan dia nisbah trigonometri mesti ada kaitan dengan segitiga bersudut tepat. Jadi, theta, kita memang tidak dapat gunakan carikan sudut theta terus. Kita perlu carikan dulu alfa. Jadi, nak carikan alfa, kita perlu ada maklumat panjang sisi bagi segitiga bersudut tepat. Ini adalah sisi opposite. Ini adalah sisi adjacent. Ini adalah sisi hash. S koordinat adalah negatif 0.8. Secara tidak langsungnya, kita boleh tahu panjang sisi tidak mungkin negatif. Jadi kita tahu panjang sisi bagi A adalah 0.5. Sambung lagi, Y koordinat adalah 0.86. Jadi artinya S koordinat ukuran dekat sini adalah 0.86. Secara tidak langsungnya kita boleh tahu opposite-nya panjang sisi adalah 0.86. Berdasarkan maklumat ini, kita ada O dan A. Toa. Jadi kita sudah boleh bentukkan satu nisbah trigonometri, yaitu toa tangent bagi sudut alfa adalah O per A. Sekarang, bolehkah kita carikan sudut alfa? Kita boleh carikan sudut alfa dengan anti-tangent 0.86 bahagi dengan 0.5. Tutup. Kita dapati nilainya dekat sini adalah 35. Kalau dekat sini adalah 35, artinya dia sudah sama dengan 30 ataupun lebih daripada 30. Jadi kita perlu tambah 1 bagi tempat minit ini. Okey. Jadi kita boleh tambahkan 49 jadikan 50 minit. Kita tengok sudut theta ini, dia datang dari sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua, 3 orang kawan. Seorang adalah theta, seorang lagi adalah alfa. Seorang lagi kawan, iaitu kawan dekat paksi X adalah 180 darjah. Jadi kita pakai kawan besar tolak, pakai 180 tolak dengan 59 darjah. 50 minit. Kita boleh dapat jawapan 120 darjah 10 minit. Jawapannya adalah C. Soalan 9. Rajah di bawah terdiri daripada 2 segitiga bersudut dekat. Nisbah yang diberi adalah sin sudut TSQ. Kita tandakan sin adalah soh. Sini O. Yang sebelah bawah adalah hash. Jadi opposite-nya adalah 12 bahagian. Hypotenuse-nya adalah 13 bahagian. Sudut SRP kita cari dekat sini. Jadi ini menyebabkan dia negatif. Tapi kita nak isikan yang nisbah 5/13, kita mesti rujuk sudut alfa. Jadi sudut alfanya adalah dekat sini. Jadi sudut alfa dekat sini membolehkan kita tahu 5 bahagian untuk A, 13 bahagian untuk hash sebab dia pakai cos. Mari kita isikan A adjacent. Jadi adjacent jadi nilai A ini adalah 5 bahagian.
Hash adalah 13 bahagian. Nak carikan Rx. Opposite 12 bahagian. Hypotenuse 13 bahagian. Tapi nilai sebenarnya adalah 39 cm. Artinya kita perlu kali dengan 3 cm. Barulah dia boleh jadikan 39 cm. Macam mana pula dengan QT? QT juga sama. Dia perlu kali dengan 3 cm. Iaitu jadi 36 cm. Untuk maklumat bagi segitiga bersudut dekat bagi PQR pula, hash dia 13. Nilai sebenar juga 13. Artinya, kita hanya kali dengan 1 cm. Sama juga dengan QR. QR kita perlu kali dengan 1 cm. Jadi QR adalah 5 cm. Jadi Rx kita boleh gunakan panjang QX tolak dengan panjang QR. Panjang QR kita sudah tahu dia adalah 5 cm. Sekarang tinggal QS yang kita tidak tahu nilai. Tapi QS kita boleh gunakan Pythagoras Theorem, iaitu kita rujuk segitiga yang besar. Kita sudah tahu sisi O, sudah tahu sisi hash. Bolehkah kita carikan QS? Kita boleh carikan QS dengan gunakan 39 kuasa 2 tolak dengan 36 kuasa 2. Lepas tu punca kuasa 2 kan dia untuk dapatkan jawapan 15 kan? Rs adalah QX tolak QR iaitu 5 cm. Dapatlah Rs adalah 10 cm. Soalan 10. Cara rajah di bawah. PQR ialah segitiga bersudut dekat. QRST ialah garis lurus. Dan R adalah titik tengah bagi QS. R adalah titik tengah. Jadi artinya sini 6, sini pun 6 cm. Soalan ini dia minta kita carikan cos X. Kita dapati sudut X ini dekat sukuan yang kedua. Jadi sukuan yang kedua, cos adalah negatif. Cos X adalah negatif A per H. Jadi nak carikan bilangan untuk A dan H, kita perlu rujuk sudut rujukan sepadan alfa. Jadi kita tandakan mana kedudukan alfa. Ini adalah kedudukan alfa. Jadi kedudukan alfa ini, dia akan tandakan AOH dia dekat mana satu segitiga. Jadi kita mesti ambil segitiga yang ada bersudut 90 darjah. Jangan ambil segitiga yang tiada bersudut 90 darjah. Jadi terpaksa kita ambil segitiga yang besar ini. Untuk tentukan nilai bagi A, nilai bagi H. A-nya adalah 6 tambah 6, 12 cm. H dekat sini. Opposite kuasa 2 iaitu 5. Adjacent kuasa 2 iaitu 12 kuasa 2. Kita boleh dapati punca kuasa 2-nya adalah 13. Cos X adalah negatif A 12. Hash 13. Jawapannya A. 11. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan unik. Kalau bulatan unik, keistimewaannya adalah bulatan ini dia berjejari satu unit. Carikan nilai sudut bagi sektor major. POQ. POQ. Jadi POQ adalah garisan ini. Dia nak major. Jadi major adalah sudut yang dekat sebelah atas ini. Baru dia major. Dekat bawah sini adalah minor. Sebab dia lebih kecil daripada yang sebelah atas.
Sudut yang sebelah atas lebih besar, dia adalah major. Carikan sudut rujukan sepadan ini, tang ini. Jadi macam mana kita boleh carikan sudut major POQ? Tambahkan sudut beta, tambah dengan 180 darjah, tolak keluar dengan alfa. Diberi bulatan ini adalah bulatan unik. Kita boleh terus katakan ini adalah cos alfa. Ini adalah nilai bagi sin alfa. Ini pula, ini adalah nilai bagi cos beta. Ini adalah nilai bagi sin beta. Jadi ya, kita tahu alfa dan beta ini adalah sudut rujukan sepadan. Jadi jangan kita ambil kira negatif dia. Waktu kita key in dalam kalkulator, jangan ambil kira negatif dia. Nak carikan sudut alfa, boleh kita pakai salah satu sin ataupun cos. Kita misalnya cikgu pakai cos. Cos alfa adalah persamaan dengan positif 0.866. Bolehlah kita carikan alfa dia dengan anti-cos 0.866. Dapatlah alfa dia 30 darjah. Sekarang kita nak carikan sudut beta. Boleh kita gunakan mana-mana satu. Misalnya masih cikgu pakai cos beta. Rujuk sini, cos beta adalah 0.707. Cari beta, kita pakai anti-cos 0.707. Kita dapati beta adalah persamaan dengan 45 darjah. Sudut POQ adalah persamaan dengan sudut beta 45 darjah. Tambah dengan 180 darjah, tolak dengan alfa 30 darjah. 195 darjah. Jawapannya C. Yang pertama, segitiga ABC. Ini adalah segitiga ABC. Segitiga ABC ini adalah segitiga bersudut tepat. BCDE adalah garisan lurus. Diberi cos alfa adalah negatif 15/17. Carikan panjang CD. Seterusnya, hitungkan tangen sudut ACD. Ini adalah ACD. Ini adalah sudut ACD. Ini adalah sudut alfa. Cos ada kaitan dengan kah. Dalam sukuan yang kedua, cos kita akan bagikan jawapan negatif A per H. Jadi A per H kita tahu 15 untuk A, 17 untuk H. Kita tandakan A per H. Sudut alfa ini sebenarnya dia adalah sudut theta. Ini adalah paksi X. Sudut rujukan sepadan akan berada di persebelahan dia. Biasanya kita akan labelkan alfa. Tapi kali ini alfa sudah digunakan, kita gunakan beta. Sekarang kita rujuk segitiga yang bersudut tepat ini. A adalah sisi yang berada persebelahan. Jadi untuk BD ini adalah sisi A. H adalah sisi yang berada bertentangan dengan sudut 90 darjah. Ini adalah sisi H. Satu lagi, ini adalah sisi opposite. 15 untuk A. Jadi 15 bahagian untuk A. Sambung lagi. H adalah 17 bahagian. Oh, kita nak carikan berapa bahagian? Kita boleh gunakan Pythagoras theorem, iaitu punca kuasa 2 bagi hypotenuse 17 square tolak dengan 15 square. Kita dapati opposite dia adalah 8 bahagian.
dia telah kali dengan 2 cm. Sisi yang lain juga akan lakukan perkara yang sama supaya kita boleh tahu ukuran sebenarnya 30 cm, ukuran sebenarnya setelah kali dengan 2 cm adalah 34 cm. Kita nak carikan panjang sisi bagi CD. PD bahagi dengan 2, iaitu 30 cm bahagi dengan 2 dapat jawapan 15 cm. B. Hitungkan nilai bagi tangent ACD. Kita labelkan dia dengan sudut theta. Jadi sudut theta ini berpusat di titik C. Kita lukiskan sukuan dia. Dia sudah masuk ke sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua, sinus sahaja yang positif. Tangent akan bertanda negatif. Berapa pecahan dia? Kita ingat dengan TOA. O per A. Jadi O per A. Nak carikan nilai O per A, kita perlu cari sudut rujukan sepadan. Ini adalah sudut rujukan sepadan. Kita labelkan dia dengan sudut alfa. Opposite dia 16. A adalah persebelahan dia. Ini adalah sisi A. Jadi kita sudah boleh isikan nilai tangent sudut ACD, iaitu negatif 16 per 15. Seterusnya kita nak carikan sudut ACD. Ini adalah sudut ACD. Kita labelkan dia dengan sudut theta. Ini adalah sudut alfa. Ini adalah sudut 180 darjah. Nak carikan sudut alfa, kita akan pakai antitangent 16 per 15. Antitangent kurungan 16 per 15 bersamaan dengan 46.85. Ataupun kalau nak jawapan dalam bentuk darjah minit, kita perlu tekan simbol ini supaya tukarkan darjah kepada darjah minit. 46 darjah 50 minit. Yang tempat saat ini kita dapati ia melebihi 30 saat. Jadi kita perlu biarkan 50 ini tambah 1. Jadi jawapan yang betul kita perlu isikan dia adalah 46 minit 51 darjah. Soalan nombor 2 diberi ada garisan QST. Dia adalah garisan lurus. Titik S adalah titik tengah. Kalau titik tengah ini artinya panjang sisi TS akan sama dengan panjang sisi SQ. Sin bagi sudut PQT adalah 3 per 5. A dia minta kita carikan panjang QS. Ini adalah sudut PQT. Kita labelkan 3 dan 5 ini ke dalam segitiga TPQ. So, O per H. 3 adalah opposite. 5 adalah hypotenuse. Sisi yang berada dekat depan sudut PQT adalah sini, TP. Jadi TP kita labelkan dia dengan O. 3 bahagian. Di sisi TQ ini adalah H, 5 bahagian. Sisi PQ ini adalah A. Kita boleh carikan berapa bahagian untuk PQ. A sama dengan punca kuasa 2, 5 kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2. Sama dengan
4 bahagian kali dengan 2 cm dapat 8 cm. Carikan TQ. Kita sudah ada maklumat 5 bahagian. Nak jadikan nilai sebenar, kita perlu kali dengan 2 cm. Jadi nilai sebenarnya adalah 10 cm. Sama juga dengan TP. Sekiranya kita mau carikan nilai sebenar, kita juga perlu kali dengan 2 cm, yaitu 6 cm. Oke, sekarang boleh kita carikan QS. Jadi QX sama dengan setengah daripada TQ. TQ sudah kita cari 10 cm. Bahagi dengan 2 dapat jawapan 5 cm. B. Carikan tangent bagi sudut TSR. Ini adalah sudut TSR. Cikgu labelkan dia dengan sudut theta. Kalau nak carikan nilai, pastikan kita ada 3 tempat kosong untuk kita isikan nilai. Tempat kosong yang pertama untuk kita isikan tanda dia. Kita dapati untuk sudut theta ini, dia sudah masuk ke dalam sukuan yang kedua. Dalam sukuan yang kedua, berdasarkan suga. Jadi artinya sukuan yang kedua, sinus sahaja yang positif. Tangent adalah negatif. Tangent kita perlu isikan toa. O, A. Kita isikan O dekat atas, A dekat bawah. Macam mana kita nak carikan O per A ini? Kita perlu rujuk sudut rujukan sepadan, iaitu sudut alfa. Jadi sudut rujukan sepadan adalah sudut yang berada bersebelahan dengan sudut theta ini. Nombor 2 ini adalah sisi O. Nombor 3 ini adalah sisi A, yaitu 5 cm. Sekarang kita boleh carikan tangent bagi sudut TSR, yaitu jawapannya negatif O rujuk dari gambar raja 6 cm per A. A adalah 5 cm. Jadi tangent bagi sudut TSR sama dengan negatif 6 per 5 sebagai jawapan akhir kita. Soalan nombor 3. Garisan IJK adalah garis lurus. Okey. Maklumat yang kedua, KJ adalah 24 cm. Dia minta kita carikan cos X. B. Carikan tangent Y. KJ adalah 24 cm. Kita diminta carikan cos X. Sukuan yang pertama. Kalau kita nak carikan nilai, dia perlu ada 3 tempat kosong perlu kita isi. Tempat kosong yang pertama, isi tanda. Cos, dekat sukuan yang pertama, semua adalah positif. Jadi, tempat pertama sudah kita isi. Cos, berdasarkan so, ka, toa. Jadi, kita fokus kepada ka. Artinya, atas sini adalah A, bawah sini adalah H. Ini adalah sudut X. Jadi segitiga yang ada kaitan, inilah segitiga dia. Nombor 1 adalah A. Sebab sisi ini berada di bersebelahan dengan sudut S. Sisi ini adalah sisi yang berada di depan sudut 90 darjah. Jadi sisi ini adalah H. 3 adalah H. Tinggal satu sisi lagi. Sisi nombor 2 ini adalah sisi O, opposite. Cos A sama dengan A per H. Sekarang kita sudah tahu A adalah 7, H perlu kita cari. H adalah hypotenuse, kita akan buat punca kuasa 2 bagi 7 kuasa 2 tambah dengan
24 kuasa 2. Dapat hasilnya 25 cm. Jadi kita dapatkan cos X sama dengan 7/25. Sekarang kita nak carikan tangent bagi Y. Masih sama, ada 3 tempat kosong perlu kita isi. Untuk sukuan yang kedua, tangent adalah negatif. O isi dekat atas, A dekat bawah. Jadi sudut rujukan sepadan dia adalah sudut yang bersebelahan dengan sudut Y. 7 ini adalah O sebab dia berada di depan sudut alfa dia. Jadi 24 adalah A. Sekarang kita boleh selesaikan tangent bagi Y adalah sama dengan negatif O cari dari gambar raja. O adalah persamaan dengan 7 per A. A adalah persamaan dengan 24. Jadi jawapan B, tangent Y sama dengan negatif 7/24. Kita teruskan ke soalan yang seterusnya. PQR garis lurus. Cos S 5/13. SR nilai sebenarnya adalah 20. Carikan panjang QR. Ini adalah sudut X. Ini adalah opposite dia. Sini adalah A dia. Sini adalah sisi hypotenuse. Kah ada kaitan dengan cos A per H. Untuk pecahan ini 5 bahagian untuk A, 13 bahagian untuk H. SR nilai sebenar adalah 20 cm. Darab dengan 4 cm. Jadi artinya semua bahagian ini kalau kita mau carikan nilai sebenar, semua kali dengan 4 cm. Jadi 13 bahagian ini jadilah 52 cm. Jadi QR adalah 52 cm. Sekarang untuk soalan B, carikan cos Y. Nak carikan nilai cos Y, mesti ingat kita perlu isikan 3 tempat kosong. Tanda pecahan. Kah A per H. Kalau sukuan yang kedua, cos dia adalah negatif. Ini garisan paksi X. Sudut alfa dia berada bersebelahan dia. Jadi ini adalah sudut alfa dia. Jadi sudut alfa dia, tadi sisi SR kita sudah tahu nilainya adalah 20 cm. Dari celayan soalan A, kita sudah tahu SR sama dengan 20, QR sama dengan 52, dan SQ kita perlu cari gunakan Pythagoras. Kita ambil punca kuasa 2, 52 kuasa 2 tolak dengan 20 kuasa 2. Dapat jawapan 48 cm. Kita selesaikan, kita boleh dapati cos Y sama dengan negatif A per H, yaitu negatif 48/52. Ringkaskan, kita boleh dapat jawapan negatif 12/13. Soalan nombor 5. Dalam rajah di atas, cos sudut SQR sama dengan 5/13. Dan PQR ialah garis lurus. Carikan nilai sin sudut SQR V. Carikan nilai bagi sin sudut PQS. Cuba kita lukiskan 9 petak untuk kita draftkan apakah kehendak soalan, maklumat penting dan kaedah yang boleh kita gunakan.
Soalan ini kita tahu kehendak soalan adalah carikan sign bagi SQR. Carikan nilai perlu isikan 3 tempat kosong. Depan sini isikan tanda. Tanda dia positif ke negatif. Kalau kita nak isikan positif negatif, apakah kaedah yang perlu kita gunakan? Yang pertama. Ya, yang pertama add sugar to coffee. Nak isikan pecahan ini, kita gunakan kaedah yang pertama ke kedua ke ketiga? So, Ya. Jadi, untuk yang pecahan ini, kita akan gunakan kaedah solve, iaitu O dulu. Jadi, artinya atas ini isi O. Per hash. Hash akan isi dekat bawah. Jadi, artinya nanti jawapan dekat sini, kita perlu isikan maklumat O dan maklumat hash. Membolehkan kita isikan O dan hash, kita perlu maklumat penting. Apakah maklumat penting memboleh kita isikan O dan hash ini? Kita rujuk mana satu segitiga. Kita tahu segitiga tepat ada 2. Yang pertama adalah SRQ. Segitiga tepat yang kedua adalah yang lebih besar, iaitu SPR. Jadi, mana satu segitiga akan kita gunakan untuk selesaikan soalan A? SQR. Betul. Macam mana kita tahu adalah SQR, bukannya SPR? Kita rujuk sudut dia. Kita tandakan SQR dekat sini. Ya, ini adalah kedudukan SQR. Jadi dekat sudut ini, mana satu sisi adalah O? SR. Betul, SR adalah berada di depan bagi sudut SQR. Jadi ini adalah opposite. Jadi antara dua sisi ini, mana satu adalah hash? SQ. QS. Betul, SQ ataupun QS. Ini adalah hash. Macam mana kita nak gunakan maklumat penting ini? Membolehkan kita tahu hash dan O. Kaedah yang kedua adalah kah. Ada kaitan kah? Kah? Ada. 5/13 ini dia ada kaitan dengan kah, iaitu A per hash. Mana satu sisi adalah A dia? QR. Betul, QR adalah A dia. QS. Ya, QS. Jadi, bolehkah sekarang kita tahu QS berapa? 13. Ya, QS 13. Bagus. Sekarang hash sudah kita tahu nilai. Hash adalah 13. Tinggal O lagi. O lagi. Jadi artinya, apa lagi kaedah yang membolehkan kita carikan O? Dekat satu segitiga bersudut Pythagoras theorem. Betul, Pythagoras theorem. Kalau Pythagoras theorem mesti ada punca kuasa 2. Lepas tu tengah-tengah sini kita perlu tentukan sama ada kita mau gunakan tambah ataupun tolak. Bukan carikan sisi yang hypotenuse. Jadi kita pakai tolak. 13 kuasa 2. Tolak dengan 5 kuasa 2. Jawapannya 12. O adalah 12. Sukuan pertama adalah egg. Sukuan kedua adalah sugar. Sukuan yang ketiga adalah two. Sukuan keempat adalah coffee. SQR ini dekat sukuan yang Pertama. ya, pertama. Pertama artinya O. Semua adalah positif. Jadi tanda dekat depan sini adalah positif. Jawapan sign bagi sudut SQR positif 12 per 13. kita sambung ke B. B, kehendak soalan adalah cos bagi sudut PQS. Ini adalah sudut PQS. Ya, lebih besar daripada 90. Jadi artinya dia dekat sukuan yang kedua. Kalau sukuan yang kedua, untuk cos ini, dia adalah positif ke negatif? Negatif. Negatif. Tengok, tanda sudah kita kenal pasti. Sekarang kita mau settlekan pecahan ini.
Jadi pecahan ini kita perlu gunakan kaedah apa? Kah. Kah. Ya. A per hash. Kita masih gunakan SQR. Kalau sudut ini, dia bukan dekat segitiga bersudut tepat. Cuba kita tengok. Adakah segitiga ini bersudut tepat? Bukan Tidak. segitiga bersudut tepat. Jadi macam mana kita nak jadikan dia bersudut tepat? Kita perlu ambil sudut yang berada bersebelahan dia. Sudut yang bersebelahan dia adalah sudut SQR. Jadi kita akan ambil segitiga SQR lagi untuk kita menjawab soalan B ini. Jadi dalam SQR, kita sudah tahu apakah A, apakah hash. Jadi bolehkah kita jawab soalan B ini? Apakah jawapan soalan B ini? Negatif 5 per 13. Negatif A adalah 5, hash adalah 13. Kita teruskan ke soalan nombor 6. Berdasarkan bulatan unik ini, kehendak soalan tan alfa. Carikan sudut alfa. Ini adalah tempat alfa. Sudut alfa ini terbentuk satu titik P pada bulatan unik. Koordinat dia X untuk cos, Y untuk sin. Tangent alfa kita akan ambil Y per X. 0.45 bahagi dengan 0.9. Dalam titik perpuluhan 0.5. Sekarang kita nak carikan alfa. Alfa ini adalah carikan sudut. Carikan sudut. Maklumat penting dekat sini adalah tangent alfa sama dengan 0.5. Anti-tangent bagi 0.5. 26.6 darjah. Putang ini yang ada tanda darjah minit. Jadi kita perlu tekan sekali. Jadi tengok. Dia akan paparkan jawapan 26 darjah 33 minit 54 saat. 1 minit sama dengan 60 saat kan? Jadi setengah daripada 60 saat adalah 30. Jadi tengok 54 sudah melebihi 30. Jadi kita perlu apabila kita mau puntakan dia 33 perlu tambah 1. Jadi jawapan yang betul adalah 26 minit 34 darjah. Cos theta inilah theta dia. Cos theta dari starting point sudah masuk ke sukuan yang ketiga. Diberi satu koordinat juga. Koordinat dia ada X, ada Y. X untuk cos, Y untuk sin. Cos theta, kita ambil X kah? Ambil Y? X. Jawapannya negatif 0.9. Nah, carikan sudut dia. Apakah maklumat penting perlu kita ada? Cos theta sama dengan negatif 0.9. Pindahkan cos ini. Kita nak carikan sudut. Pergi ke sebelah. Apa yang akan dia jadi? Anti-cos kan? Anti-cos negatif 0.9. Tapi kita tidak dapat selesaikan soalan jenis yang ada negatif. Walaupun kita boleh tekan. Kita tekan anti-cos kurungan negatif 0.9. Walaupun dia ada bagikan jawapan. Tapi jawapan ini bukan yang kita nak. Tahu mengapa? 154. Ini adalah jawapan yang dekat sukuan yang kedua. Bukannya sukuan yang ketiga. Jadi, kalau kita mau gunakan anti-cos ini, pastikan sudut yang kita nak cari adalah sudut alfa. Iaitu sudut rujukan sepadan. Kalau nak carikan sudut rujukan sepadan, kita perlu gunakan anti-cos bagi nilai positif 0.9. Kita tekan semula. Anti-cos 0.9. Ya, dapat jawapan yang sudut rujukan sepadan. Jadi sudut rujukan sepadan dia adalah 25.8 darjah. Sekarang kita nak carikan theta. Paksi X adalah 180 darjah. Sudut rujukan sepadan adalah 25.8 darjah.
Kita nak carikan theta antara theta 180 darjah, 25.8 darjah. Theta adalah kawan besar. Tengok, theta. Begitu besar sudut dia. 180 darjah baru sini saja. Theta sendiri adalah kawan besar. Artinya, soalan ini kita perlu buat tambah. Jadi 180 darjah tambah dengan 25.8 darjah. 205.8 darjah. Bulatan unik juga membolehkan kita melukiskan graf. Apakah jenis-jenis graf boleh kita lukis? Kita boleh lukiskan graf yang pertama iaitu sin X. Graf yang kedua kita boleh lukiskan Y sama dengan cos X. Yang ketiga kita boleh lukiskan graf untuk tangent X. Adik-adik pernah fikirkan tak mengapa graf trigonometri dia dalam bentuk ini? Jom mari kita explore bentuk graf sin, cos dan tangent dengan menggunakan video yang berikut. Berdasarkan video ini, kita perhatikan graf cosinus dan sinus titiknya bergerak sepanjang lilitan. Ia menyebabkan dia mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum. Manakala untuk fungsi tangent pula, ia bergerak sepanjang garisan tangent. Ini menyebabkan dia tiada mempunyai nilai minimum dan nilai maksimum. Macam mana pula dengan fungsi trigonometri yang melibatkan pemara A, B dan C? Mari kita saksikan video yang seterusnya. Pertama sekali kita tengok perubahan nilai pemara A. Apabila A sama dengan 5, kita akan ambil bulatan yang berjejari 5. Kita akan dapati nilai maksimumnya berubah dari jejarinya 1 hingga 5. Perubahan nilai pemala B pula, kita akan dapati nilai pemala B dia jadi 2. Artinya, 2 gitaran yang akan kita lukis pada graf. Manakala kalau 1/2, artinya bilangan graf yang akan kita lukis pada graf jadi setengah graf sahaja yang akan kita lukis. Perubahan terhadap nilai pemalasi pula, artinya kita akan bawa graf kita naik lift dan turun lift. Kalau C dia positif, naik lift. Kalau C dia negatif, turun lift. Jadi nilai maksimum dan nilai minimum dia akan berubah juga. Yang menarik dekat sini, apabila sampai waktu exam kita lupa macam mana bentuk graf sin, cosinus dan tangent, sediakan satu bulatan untuk membantu anda menyusun graf trigonometri, sin, cosinus dan tangent. Soalan 1. Rajah di bawah menunjukkan graf fungsi kosinus. Apakah fungsi bagi graf itu? Dari graf, kita tahu nilai dekat paksi X iaitu bersamaan dengan sifar adalah nilai untuk C. A datang dari jarak antara C dengan nilai maksimum iaitu 4 tolak sifar bersamaan dengan 4. Jadi A sama dengan 4. Sekarang kita sambung untuk B. B ingat dengan pecahan.
Ada pengangka, ada penyebut. Pengangka adalah sudut pada sukuan tekak bulatan. Penyebut adalah sudut pada sukuan yang sama pada lukisan. Sekarang mari kita ambil untuk sukuan yang pertama. Sukuan yang pertama dalam bulatan ia bersudut 90 darjah. Dalam lukisan, untuk sukuan yang pertama, dia bersudut 45 darjah. Maka kita boleh isikan dalam bulatan, sukuan pertama mengambil sudut 90 darjah. Dalam lukisan, sukuan pertama mengambil sudut 45 darjah. Maka B adalah 2. Jadi kita boleh bentukkan fungsi bagi graf ini dengan Y bersamaan dengan A 4. Kosinus B 2 X tambah C. C adalah sifar. Jadi fungsinya jatuh kepada D. Soalan 2. Graf yang manakah mewakilkan Y sama dengan cos X bagi sudut 90 darjah sehingga sudut 270 darjah. Graf untuk cos X kita tahu mula dari sifar hingga 360 darjah dalam bentuk ini. Pecahan sudutnya sini adalah 90 darjah. Tengah-tengah sini 180, sini adalah 270, dan akhir sekali adalah 360. Sudut 90 sehingga 270. Jadi, graf yang sesuai adalah B. Soalan nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf Y sama dengan cos X. Berdasarkan persamaan Y sama dengan cos X, kita boleh dapati nilai A adalah 1, iaitu dari paksi X jaraknya dengan sehingga nilai maksimum jaraknya adalah 1 unit. Maka M kita tahu nilainya adalah 1. Negatif setengah M adalah negatif 0,5. Negatif M adalah negatif 1. Sekarang diminta carikan koordinat untuk R. R koordinatnya nilai bagi X kita perlu cari nanti. Nilai bagi Y adalah negatif 0,5. Sekarang kita perlu carikan nilai bagi X. Jadi kita boleh gantikan negatif 0,5 ini masuk ke dalam persamaan ini untuk carikan nilai X. Kita gantikan negatif 0,5 sama dengan cos X. Inti cos 0,5 dapat jawapan 120 darjah. Jadi jawapan yang betul untuk koordinat R adalah B. Soalan 4. Rajah menunjukkan graf Y sama dengan cos X. Carikan nilai K. Persamaan yang diberi Y sama dengan cos X. A adalah persamaan dengan 1. B adalah persamaan dengan 1. Kita jadikan dia pecahan. Jadi 1 bahagian untuk sudut pada sukuan dalam bulatan. 1 bahagian untuk 1 sukuan pada lukisan. Kita rujuk pada lukisan. Nilai K ini dia merangkumi 1 sukuan. Jadi 1 sukuan dalam bulatan adalah bersudut 90 darjah. Jadi 1 bahagian untuk 90 darjah. Jadi 1 bahagian lagi untuk nilai K dalam lukisan. Kita boleh dapatkan nilai K adalah bersamaan dengan 90 darjah. Soalan nombor 5. Rajah menunjukkan graf Y sama dengan sin X. A bersamaan dengan 1.
P terdiri daripada nilai 1 juga, tapi kita perlu jadikan dia pecahan satu persatu. Jadi 1 bahagian untuk sudut pada sukuan dalam bulatan. 1 bahagian juga untuk sudut pada sukuan dalam lukisan. Sekarang dalam graf kita tahu untuk dapatkan nilai P, ia terdiri daripada sukuan yang pertama, kedua dan ketiga. Dalam bulatan, kita dapati sudut untuk 3 sukuan adalah bersudut 270. Jadi, kita boleh dapati 1 bahagian untuk 270. Jadi, dalam lukisan adalah bersamaan dengan nilai P. Jadi, kita boleh dapati nilai P adalah 270 darjah. Soalan nombor 6. Rajah menunjukkan graf bagi Y sama dengan sin 2X. A bersamaan dengan 1. B bersamaan dengan 2. Jadikan dia pecahan iaitu 2 per 1. Apa maknanya? Maknanya 2 bahagian adalah untuk sudut pada bulatan. 1 bahagian adalah sudut bagi sukuan yang sama bagi graf. Kita dapati nilai M ini berada pada 2 sukuan. Jadi, pada bulatan kita juga ambil 2 sukuan. Sudutnya adalah 180 darjah. Sekarang mari kita buat perkadaran, iaitu 2 bahagian bersamaan dengan 180 darjah. 1 bahagian untuk nilai M. Berapa nilai M? Jadi nilai M boleh kita cari. Nilai M bersamaan dengan 180 darjah bahagi dengan 2 bersamaan dengan 90 darjah. Soalan nombor 7. Graf dalam rajah mewakilkan Y bersamaan dengan cos KX. Dengan K ialah integer. Tentukan nilai K. A bersamaan dengan 1. P bersamaan dengan K, iaitu kita perlu carikan nisbah sudut bulatan kepada sudut graf pada sukuan yang sama. Jadi kita boleh carikan nilai K. Jadi nilai K adalah bersamaan dengan 90 darjah bahagi dengan 45 darjah, iaitu bersamaan dengan 2. Soalan nombor 8 menunjukkan lengkung-lengkung bagi 2 fungsi sin 2x dan cos 2x. Carikan nilai P dan nilai Q. Kita dapati nilai P dan nilai Q semua jatuh ke fungsi y sama dengan cos 2x. Jadi kita ambil cos 2x untuk carikan nilai P dan Q. Jadi y sama dengan cos 2x. A adalah bersamaan dengan 1. B adalah bersamaan dengan 2, iaitu 2 per 1. 2 adalah sudut dalam bulatan. 1 bahagian adalah sudut dalam graf. Sekarang, nilai P kita, sudut pada graf adalah P. Berapa bilangan sukuan untuk membentukkan lengkung P? Kita dapati hanya 1 sukuan saja. Jadi, 1 sukuan dalam bulatan bersudut 90 darjah. Jadi, kita boleh katakan 2 bahagian untuk 90 darjah. Jadi, berapa untuk 1 bahagian? Nilai P adalah 45 darjah. Untuk Q pula, bilangan sukuan dia, sukuan pertama, kedua dan ketiga. Jadi, masih balik semula ke B, 2 per 1. Dalam bulatan,
3 sukuan sudutnya adalah 270. Jadi untuk dalam graf Q-nya kita boleh cari 2 bersamaan dengan 270. Jadi 1 bahagian untuk Q. Jadi Q boleh kita cari nilainya adalah 135 darjah. Jadi jawapannya P sama dengan 45, Q sama dengan 135, iaitu B. Soalan nombor 9. Tanda rajah, persamaan manakah yang mewakili graf itu? Kita semak, garisan paksi X nilainya adalah C. Jadi C adalah persamaan dengan sifar. Untuk A, kita semak dari C sehingga nilai maksimum nilainya 1. Jadi A adalah 1. Sekarang kita pergi ke B. B kita mau carikan nisbah bagi sudut kuang yang sama bagi bulatan dan sukuan yang sama bagi graf. Misalnya kita ambil 90 dekat graf. 90 dekat graf ia merangkumi sukuan yang pertama dan sukuan yang kedua. Dalam bulatan sukuan yang pertama dan sukuan yang kedua ia mengambil sudut 180 darjah. Jadi kita isikan P bersamaan dengan 180 darjah bahagi dengan 90, ia adalah persamaan dengan 2. Jadi kita boleh tuliskan persamaannya adalah Y sama dengan A adalah 1 sinus 2X. Jawapannya adalah C. Soalan subjektif. Soalan yang pertama, rajah berikut menunjukkan tinggi pedal sebuah basikal semasa dikayuh pada laju seragam dalam tempoh 1 minit. Jadi masa dekat sini ini adalah 1 minit iaitu 60 saat. Nyatakan fungsi trigonometri yang mewakilkan tinggi pedal basikal itu daripada tanah H dengan masa. Jadi sekarang pemboleh ubah yang akan kita gunakan adalah H dengan T. Graf ini kita tengok mula dengan yang terbuka. Jadi ini adalah graf bagi cos. Garisan ini adalah garisan C. Macam mana kita boleh carikan nilai C? Untuk carikan nilai C, kita boleh gunakan 40 tambah 20 bahagi 2, iaitu C bersamaan dengan 30. Kita teruskan untuk carikan A. A kita boleh gunakan nilai maksimum, iaitu 40, tolak dengan C 30, iaitu bersamaan dengan 10 untuk nilai A. B adalah bersamaan dengan satu pecahan. Pengangka adalah sudut pada bulatan. Penyebut adalah sudut pada graf. Untuk soalan ini, kita boleh pecahkan graf ini kepada 4 bahagian. Jadi setiap bahagian ini ada berapa sukuan? 4 sukuan. Jadi 4 sukuan dalam bulatan. Dia terdiri daripada sudut 360 darjah. Manakala dekat graf 4 sukuan ini, berapa nilainya? Kita boleh gunakan 60 bahagi dengan 4, iaitu bersamaan dengan 15. Sekarang boleh kita carikan nilai B. Nilai B adalah bersamaan dengan 360 bahagi dengan 15, iaitu bersamaan dengan 24. Jadi nilai A sudah cari 10, nilai B 24, nilai C 30. Jadi kita boleh nyatakan fungsi trigonometrinya iaitu H bersamaan dengan 10 cos B adalah 24, T
C-nya adalah 30. Tambah dengan 30. Sekarang kita tengok soalan B. Berapa diameter putaran pedal bicycle? Fokus kita adalah tekak bulatan. Ini adalah pedal bicycle yang perlu kita ambil perhatian. Jadi pedal bicycle ini berapa diameternya? Jadi untuk carikan diameter, kita akan ambil ukuran ini sebagai diameternya. Jadi untuk A juga membawa erti yang lain adalah jejari. Jadi jejari bagi bulatan ini adalah bersamaan dengan 10. Jadi nak carikan diameter, kita akan gunakan 2 kali dengan 10, iaitu 20 cm untuk diameter putaran pedal bicycle, iaitu 20 cm. Soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan graf Y sama dengan A cos BX tambah 3. Tentukan nilai A, B, dan nilai maksimum daripada graf. Berdasarkan Y sama dengan A cos BX tambah 3, kita boleh tahu nilai C-nya adalah 3. Untuk carikan A, kita boleh gunakan 5 tolak 3. Jadi A adalah 2 unit. Sekarang kita perlu carikan nilai B. B terdiri daripada nisbah sudut bagi sukuan pada bulatan dan kepada sudut pada sukuan yang sama dalam graf. Mari kita ambil sudut 90 darjah ini. Jadi sudut 90 darjah ini dalam graf, ia terdiri daripada berapa sukuan? Ia terdiri daripada sukuan yang pertama dan sukuan yang kedua untuk 90 darjah. Dalam bulatan, dua sukuan ia mengambil sudut 180 darjah. Jadi, 180 darjah bahagi dengan 90 darjah, ia adalah bersamaan dengan 2. Sekarang kita boleh tuliskan A adalah 2, B adalah 2 juga, nilai maksimum adalah 5. Soalan 3. Lakarkan graf Y sama dengan cos 2X tambah 1 dan cos 3/2X tambah 1. Jadi untuk soalan ini, kita dapati C adalah 1 bagi kedua-dua graf. Sekarang kita lukiskan graf yang pertama. Graf Y sama dengan cos 2X tambah 1. Kita lukiskan satu garisan pada Y sama dengan 1. Ini adalah kedudukan C. Nilai maksimum adalah 1 tambah 1, iaitu 2. Nilai minimum 1 tolak 1, bersamaan dengan sifar. B-nya adalah 2, iaitu pecahannya 2/1. 2 bahagian sudut dalam bulatan. 1 bahagian adalah sudut dalam lukisan. Kita angkatkan 2 bahagian dalam bulatan bersudut 90 darjah. Jadi berapa untuk lukisan? Jadi dalam lukisan kita akan dapati sudutnya adalah 45 darjah. Kita tengok kedudukan 45 darjah dekat mana. Sini adalah kedudukan 45 darjah. Lengkapkan skala yang seterusnya sehingga 360. Seterusnya kita tandakan titik pada graf. Akhir sekali kita sambungkan garisan. Selesailah fungsi Y sama dengan cos 2X tambah 1.
Kita teruskan untuk graf yang kedua. Y bersamaan dengan cos 3 per 2X tambah 1. B sekarang adalah 3 per 2. Jadi 3 mewakilkan sukuan yang pertama dalam bulatan untuk 90. Jadi untuk dua bahagian dalam graf, ia adalah persamaan dengan 60. Jadi kita akan ambil 60 untuk skala bagi paksi X. Lengkapkan skala yang seterusnya sehingga 360. Seterusnya kita tandakan titik pada graf. Akhir sekali, kita sambungkan garisan. Jadi ini adalah graf bagi Y sama dengan 3 per 2X tambah 1. Kita tandakan tempat persilangannya bagi kedua-dua graf tersebut. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekian saja video penerangan tajuk trigonometri dari Cikgu Tiong. Sekiranya dapati video Cikgu membantu, tolong share dan subscribe channel Cikgu. Bye, jumpa lagi pada video yang seterusnya.